dia akan ganggu kita, dia kacau. Dia syok orang yang tak confident dengan ilmu dia seronok. Kan sembahyang ni kita kena serentak antara niat dengan takbir kita tu, Allahu Akbar. Jadi dia bawa konsep tu ke mandi wajib. Jadi bagi dia, kalau kena ayak setitik atas kepala, baru kita kena mula niat. Buka ayak ke tu, sekali ayak tu kena kepala dia, ayak dulu, niat lambat, tutup pula sekali lagi. Saya buka pula, niat dulu ni lambat, duk main kat tu. Sekali dia kacau, dia seronok, dia main kita. Tambah kita pula jadi layan gitu. Tambah balik rumah mak mentua pula. Yang cuti sekolah panjang, cuti panjang, hujung tahun balik rumah mak mentua. Baliklah seminggu. Khamis malam Jumaat pagi tu mandi. Menantu masuk mandi awal 4.30 masuk lah, 3.20 masuk mandi lah. Mandi. Menantu pula jenis was-was. Mampu duk niat tak dapat, duk mandi ke apa tahu. Pak mentua imam masjid sebelah. Pak mentua pun nak mandi masjid ke? Tandas ada satu ya. Pukul 5.20 tak keluar lagi. Ni tak. Oi kah abah nak ambil sembahyang pula, abah cover lah. Takkan abang mandi, abang ambil sembahyang. 5.30 tak keluar. Saat-saat abah tak habis lagi ni. Tak habis lagi. 6.15 tak habis. Orang qomat dah, tunggu tok imam tak ada, pakai sembahyang sendiri lah. 6.30, 6.45 tak keluar lagi. Pak mentua dia bau telinga dengar tu. Apa dia dengar Pak? Dia duk usolli fardal maghribi. Patutlah dia merepek sembahyang maghrib dalam tu. La alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, pengerusi Al-Jawatan Qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Pada hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-20. Betul? Ke-19. Tak tahulah Ustaz punya pasal lah. Tak ajak lah hadis apa pun, kami kira isyak lah balik dah. 17. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Waham, hadis yang ke-17. Waham berhadas dalam sembahyang. An Abbad ibn Tamim radhiyallahu an ammihi radhiyallahu an annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi as-salati faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Daripada Abbad bin Tamim radhiyallahu anhu, daripada bapa saudaranya, bahwasanya telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang diwahamkan, yakni diragukan padanya bahwasanya ia mendapati akan sesuatu di dalam sembahyang. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kamu berpindah atau jangan kamu berpaling sehingga ia mendengar suara atau mendapati angin keluar daripadanya. Baik, pada malam ni kita nak tengok berkaitan dengan fiqh sikit, berkaitan dengan sembahyang. Cerita dia adalah seorang lelaki datang pada Nabi SAW dan dia kata, saya ada sesuatu benda yang tak ada belakang tu, saya rasa macam luas sikit.
Kau memang saya je perasan tak ada. Memang tak ada apa. Buat tu je lah. Okey. Macam luas sikit also. Seorang lelaki datang pada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni tak pastilah. Rasa senang kita terjemah bahasa kita lah. Bahasa kita ni tuan-tuan nampak macam berkerut dari gitu lah. Saya tak tahu, rasa macam kentut. Rasa macam tak kentut. Tapi saya tak tahu kentut ke tak. Rasa macam kentut. Maka Nabi SAW kata kat dia, jangan berhenti semayang selagi hang tak confirm dengan dua benda. Sama ada hang dengar bunyi ataupun hang ada bau. Tak bunyi tapi dia bau. Dua ni kalau ada, maknanya ada qarinah, ada bukti, maka hang boleh berhenti semayang hang, ambil wuduk semayang lain. Selagi hang tak ada, maka itu sebahagian daripada gangguan syaitan. Jangan hang layan. Nabi beritahu kat lelaki itulah. Baik. Benda ni tuan-tuan selalu juga jadi dekat kita. Kadang-kadang kita rasa macam kentut, tapi dia tak kentut. Sebenarnya dalam bahasa Arab ada dua perkataan. Satu kita panggil kentut tu dalam bahasa Arab kita panggil duratun. Dad alif dad ra alif ta. Duratun maksud dia kentut. Tapi durat tu maknanya kentut yang berbunyi. Kalau kentut tapi dia tak bunyi apa, nama dia fusaun, fa sin alif hamzah. Perkataan tu pun menunjuk kepada situasi tu. Dia bunyi macam pss gitu, dia tak tahu. Jadi bahasa Arab fusaun. Durat tu durat betul lah kot. Bahasa dia tu hebat. Bahasa ni dia menunjukkan pada satu. Jadi sama ada kadang-kadang ni tuan-tuan, kita masuk dalam bab ni adalah bab berkaitan dengan was-was. Dalam sembahyang ni, syaitan kalau boleh dia tak mau kita fokus dalam sembahyang. Jadi dia akan timbulkan pelbagai keraguan. Dia akan timbulkan keraguan daripada ambil wuduk tadi ni. Kalau orang akan layan dia, maka kita akan jadi penat. Masa kita ambil wuduk, dia kata, kat bawah ni, biasa ni kita akan rasa confused. Bawah ni kena ke tak kena? Bawah misai ni. Tak kena, ambil balik. Lepas tu dia ambil sembahyang balik. Dia kata kat sini, tak kena. Betul lah kering. Kulit sini kan, dia cepat sikit ayak dia tu hilang daripada sini. Kalau di sini ayak dia ada. Kita ingat, tak kena lah, ambil lagi. Syaitan dia seronok, dia main dengan kita. Dia ambil sembahyang, lepas dah ambil sembahyang, dia kata pula, belakang telinga tak kena. Kita duk ambil pula. Duk main ambil macam tu je, lencun orang tu. Dan orang ni sangat disukai oleh syaitan. Macam anjing lah. Kalau kita layan dia syok lah. Dia hambat, kita lari. Kita hambat, dia lari. Dia duduk main gitu, dia seronok. Tapi kalau dia menyela, kita buat muka bodoh je, dia tak malas aku main dengan dia ni. Macam tak mesra langsung, tak mesra anjing. Dia pun tak malas layan lah. Kita mesra syaitan gitu. Dia seronok. Kadang-kadang dia akan kacau kita dalam semua situasi lah. Yang paling sedap sekali kacau, mandi wajib. Dia keluar daripada tanah dah. Dia kata, tak kena. Belakang tengkok tak kena. Masuk pula. Tak kena. Bawah pelipat paha tak kena. Masuk pula. Keluar pula. Masuk keluar. Allah. Jadi, dia akan ganggu kita. Dia kacau. Dia syok orang yang tak confident dengan ilmu dia seronok. Kan sembahyang ni kita kena serentak antara niat dengan takbir kita tu. Allahu Akbar. Jadi dia bawa konsep tu ke mandi wajib. Jadi bagi dia, kalau kena ayak setitik atas kepala, baru kita kena mula niat. Buka ayak ke tu, sekali ayak tu kena kepala dia, ayak dulu, niat lambat, tutup pula sekali lagi. Saya buka pula, niat dulu, ni lambat, duk main kat tu. Sekali dia kacau lah. Dia seronok, dia main kita. Tambah kita pula jadi layan gitu. Tambah balik rumah mak mentua pula. Yang cuti sekolah panjang, cuti panjang, hujung tahun balik rumah mak mentua. Baliklah seminggu. Khamis malam Jumaat pagi tu mandi. Menantu masuk mandi. Awal 4.30 masuk lah. 3.20 masuk mandi lah. Mandi. Menantu pula jenis was-was. Mampu duk niat tak dapat, duk mandi ke apa tahu. Pak mentua imam masjid sebelah. Pak mentua pun nak mandi masjid ke? Tandas ada satu ya. Pukul 5.20 tak keluar lagi. Ni tak. Kah ya. Abah nak ambil sembahyang pula, abah cover lah. Takkan abang mandi. Abang ambil sembahyang. 5.30 tak keluar. Saat abah tak habis lagi ni.
Tak habis 6.15 tak habis. Orang qomat dah, tunggu tu imam tak ada, pakai semayang sendiri lah. 6.30, 6.45 tak keluar lagi. Pak mentua dia bau telinga dengar tu. Apa dia nak pak? Dia duk usolli fardal maghribi. Patutlah dia duk merepek semayang maghrib dalam tu. Memang tak keluar tu. Sampai jatuh kursi dia mandi wajib tu. Jadinya mandi wajib dia kacau. Dah habis mandi wajib dia kacau ke semayang, wuduk dah habis pula dia kacau kat semayang. Dia seronok apa dia kacau. Allah, tak boleh lagi. Allah, tak boleh lagi. Dia duk syok, takbir lepas. Saya seronok geng was-was ni bila Tok Imam rukuk dandan dia boleh. Daripada tadi dia tak boleh. Satu benda yang sangat pelik, Tok Imam Allahu Akbar, dandan dia boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh pula. Maknanya dia layan lah syaitan tu. Bila kita layan dia pun seronok. Dia suka kacau kita lagi. Lagi kana budu. Kena kawan tu Kelantan pula, lapak budu pula. Allah, aku lapak dah ni. Ni walad. Dia belajar tajwid tu jadi macam susah pula dia tu. Patutnya orang belajar tajwid jadi ringankan bacaan dia lah. Dia jadi macam susah sangat. Siapa yang dia masbuk tu, dia semayang kat belakang, dia lambat, kita tak tahu, kita pergi semayang belakang dia, mampu asal daripada pukul 5 sampai 6.45 iya kena dia. Isteri duk telefon dah, mana suami aku warak sangat jadi wali Allah ke apa ke, tak keluar lagi, sangkut belakang Pak Long ni. Jadi semua tu jadi satu menyusahkan untuk kita lah. Jadi kita nak semayang, setiap kali waktu semayang kita akan jadi susah. Setiap kali waktu semayang kita akan jadi payah. Dan mainan syaitan ni sampai satu peringkat dia akan timbulkan tashkik atau keraguan dalam hati kita. Semayang ni satu benda yang menyusahkan hidup aku. Satu hari 5 waktu dah aku kena spend 1-2 jam untuk satu semayang. Orang nak pergi mana pun tak boleh dengan kita. Kawan-kawan kita nak ajak pergi jalan tak boleh. Berhenti di pasaraya, berhenti, orang semua dah habis dah. Pergi makan cendol apa semua, dia duduk semayang lagi. Kita nak bergerak, dia tak makan lagi. Jadi dia nak kawan dengan orang susah, dia nak pergi makan di kedai susah. Semua benda akan menyusahkan dia. Sehingga di hujung jalan, syaitan kalau boleh akan usahakan dia, Islam ni agama menyusahkan hang. Baik hang masuk agama yang tak payah semayang. Jadi berjaya lah syaitan tu. Kita jangan layan lah dia tu. Dia akan was-waskan kita, bagi timbul keraguan betulkah baca dan sebagainya. Tips saya abang macam nak selesaikan masalah dengan dia, katalah kita dah ambil semayang, lepas tu kita keluar dah, kita jangan ambil tahu dah, biar pergilah. Dia kata tak sah ke apa, buat bodoh jalan je. Tapi pastikan itu gangguan lah. Jangan memang betul kita tak basuh muka, kita kata hai syaitan jangan tipu aku, dan memang tak basuh muka, dia kumuk betul basuh kaki je. Isteri dia tak awak bang, hang jangan jadi ejen syaitan. Dia tak ada awak, memang tak basuh muka, hang diam. Isteri dia kata mampu kan, suami aku sesat dah ni. Tengoklah patut padan. Kita dah ambil semayang semua dah, tapi kita jalan je, baik pergi semayang ke apa semua, jalan macam tu je. Kalau syaitan ganggu kita, kita kata kat dia, kita jangan diam, kita menjawab dengan dia. Kita kata dia kata kita, tangan hang tak kena hari ni ambil semayang. Kita kata kat dia, mulai hari ni aku dah belajar tok guru baru dah. Tok guru kata memang tak payah kena tangan, ni style baru kau ambil semayang, hang diam setan. Setan kata dia ni mazhab mana aku tak pernah jumpa ni, Syiah pun bagus daripada dia ni. 3-4 kali dia buat kita, dia belah, dia tak layan. Dia kata dia ni tak makan saman lah, biar aku bicara orang lain pula. Dia suka kawan dengan orang yang layan. Jadi maka cara kita nak hilangkan diri daripada was-was syaitan ni apa dia? Sebelum kita nak semayang, boleh tak salah kita baca Qul a'udzu birabbin nas, boleh baca Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Tak timbul isu bid'ah di sini. Dia kata, bid'ah Nabi Muhammad tak pernah buat. Betul, Nabi Muhammad tak buat, tapi ada hadis yang menyatakan pada kita membaca muawwidzatain, 2 surah yang pelindung ni dapat menjauhkan kita daripada syaitan. Maka membaca tu tak timbul isu dia. Macam salam lepas semayang, dia tak jadilah bid'ah. Sebab apa? Sebab benda tu di luar daripada semayang. Semayang tu apa dia? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Gabungan perkataan dan perbuatan yang bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Tu time frame semayang. Sebelum semayang hang nak buat apa?
hang punya pasal. Lepas semayang hang nak buat apa, hang punya pasal. Kalau kita kata qul a'udzu birabbin nas tak boleh baca, boleh tak kalau saya kata tutup handset sebelum semayang juga bid'ah? Menurunkan tangan lepas semayang juga banyaklah benda kita boleh kata bid'ah. Hey, sebab apa hang masuk tie dalam baju ni? Aku susah nanti rukuk dia duduk babai-babai gitu. Jangan buat bid'ah. Nabi Muhammad tak pernah buat. Alamak, jadi susah kita macam tu. Jadi yang tak bolehnya dalam semayang kita buat. Baru tak boleh. Benda hak Nabi tak buat dalam semayang baru tak betul. Kita salam lepas semayang tak apa tak? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ada tak benda Nabi SAW larang? Tak larang. Nabi tak buat. Tapi adakah Nabi larang kita buat? Tak. Ada hadis kata apa? Hadis umum, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafaha illa ay qabla an yaftariqa. Mana-mana orang Islam yang bertemu dua orang bersalaman, maka Allah akan ampunkan mereka dua sebelum mereka angkat tangan. Berdalilkan hadis ni, bolehlah kita salam, tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh dalam semayang, Allahu Akbar, iyyaka na'budu, bapak Allahumma salli ala sayyidina. Hari kita semua sembang lagi ya. Okey, baik, tak boleh. Yang tu bid'ah lah betul. Lepas semayang dah. Tak apa, lepas semayang nak apa? Silent handset angka. Lepas semayang nak korek telinga ke? Ambil pasal ya. Dalam semayang. Jadi syaitan ni dia akan kacau kita. Antara benda yang dia kacau ni kentut lah. Kadang-kadang kita rasa dia macam angin di perut, dia bukan keluar pun, dia crank atau lapar sangat ke, ataupun memang kita ni ada makan mi ke apa ke, rasa macam berangin macam tu. Maka kalau kita rasa betul keluar, sama ada dua lah korinah dia, sama ada memang bunyi kuat atau kita ada bau kita keluar, atau kita confident kita memang betul aku kentut tadi tu, tapi kita rasa kentut ke tak kentut, was-was, maka kita tinggalkan dia. Semayang tu okey, tak jadi masalah. Tapi kalau betul kentut, jangan buat bodoh. Memang betul kentut tu, kentut tak apalah, aku kentut selalu bukan bau pun. Tak boleh. Kalau confirm kentut, keluarlah. Yang ni untuk orang yang was-was. Kalau kita rasa confident, kita kena tinggalkan sembahyang kita. Batal apa? Batal wuduk lah. Jadi bila batal wuduk, sembahyang pun batal juga. Jadi pergi belakang, ambil sembahyang, masuk balik. Jadi kalau kita nak keluar, katalah kita duduk depan, kita nak keluar, sunat kita duduk ada di belakang ni, bagi ruang kat dia. Bila dia nak keluar tu, kita genjak lah sikit, bagi dia keluar ke tepi ke, macam kita ada pintu boleh keluar. Ada setengah tempat ada bilik imam. Imam lah kalau kentut ke apa, dia boleh ambil sembahyang siap-siap, dia boleh masuk balik dekat belakang tu, dia boleh join balik. Kita kira apa, kawan tu kalau masbuk rakaat pertama, dia ambil sembahyang, kongkor rakaat ketiga, dia dapat join juga sembahyang kita. So jangan halang dia keluar, jangan buat bebai, dia jet muka kita. Dia nak keluar cepat kan, jangan halang dia. Jadi bagi dia keluar. Kalau surau kita tak apalah. Katalah kita terkentut dekat masjid Putrajaya, masa tu sembahyang Jumaat live RTM, kita pula duduk saf kedua, pengulas tu pula wartawan perempuan. Dia tak sembahyang kan, Tok Imam sedang baca ni, kelihatan seorang lelaki baru kentut yang sedang keluar di hujung, berusaha, dia gagal. Jadi susah kan. Jadi kita buat apa? Kita kena duduk bersila terus, menunjukkan kata kita tak sembahyang, kerana haram berlakon sembahyang. Tak ada wudu, alamak nanti orang kutuk aku, berlakon sembahyang saja, sembahyang biar kesah pun, nanti balik rumah kado lain, tak boleh buat itu dosa. Jadi duduk di situ, habis sembahyang semua, pimbik sembahyang zuhur 4 rakaat. Dosa tak? Tak dosa. Sebab apa? Sebab kentut ni bukan kita nak kan. Kalau boleh keluarlah. Kalau ada ruang untuk kita keluar. Kalau ruang tu keluar, kalau kita nak keluar, kita duduk saf kedua Masjid Putra, nak keluar pergi silap bilang 2 habis sembahyang Jumaat tu. Jadi duduk sahaja di situ, tak payah. Kalau imam batal, orang kata imam dia terkentut, dia keluar. Bila dia keluar daripada sembahyang dia, orang yang betul-betul di belakang dia tu ada 2 choice untuk dia. Sama ada dia melangkah sampai tempat imam, atau dia just melangkah 1 tapak kaki di hadapan. Syarat imam ni macam mana? Ni kaki kita, ni kaki imam. To meet imam di belakang ni
dengan tumit kita tak boleh sama. Kalau kita nak jadikan dia imam, dia mesti bawah sikit. So dua kaki kita di sini, dua kaki imam di sini, sah dah. Paling kurang jangan jauh dan pisah daripada imam 300 hasta. Ni 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Selagi tak pisah jarak macam tu, dia dapat pahala jemaah. Dulu kalau kat masjid Sungai Nibong yang dok renovation tak buat kan, kalau tuan-tuan tengok ni masjid, ni jalan raya, dia jambat. Ni orang duk semayang ni, tengah-tengah kereta duk lalu semua. Jadi orang dapat tak Jumaat di situ? Dapat. Sebab dia pisah tak jauh sangat. Tapi kalau bersambung sampai bertam pun boleh daripada sini, tak salah. Tapi kalau terputus baru. Jadi Tok Imam duduk di depan, kita duduk belakang. Tok Imam keluar, maka kita ni buat apa? Selangkah sahaja di hadapan, kita boleh jadi imam lah. Kalau kita tak selangkah pun, kita jalan satu, kita boleh jalan jadi tau. 1, 2, 3, 4 sampai astana boleh pergi. Mana Tok Imam? Maka tosir lah di situ. Boleh. Yang tak bolehnya ceni tak boleh. Mazhab kita sahaja. Maliki Hambali boleh, tak ada masalah, selagi pergerakan tu untuk semayang. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tengok ada tempat kosong Pak Arab cop berjalan gitu. Ini apa jalan banyak orang ni? Cop jalan gitu, laju kan. Tak apa, sebarang pergerakan yang ada kena-mengena dengan semayang, dia no hal, dia boleh bergerak. Mazhab kita Imam Syafi'i dia tertib sikit, sesuai dengan orang Asia kita ni kan. Jalan satu berhenti, boleh sampai ke depan. Kalau kita ada di depan, kita terus jadi imam. Tak payah pegang mikrofon, tak payah pergi Jabatan Agama minta tauliah jadi imam semua, tak payah. Sat je sembahyang isyak maghrib je, tak payah buat teruk. Sembahyang situ habis, kita dah jadi imam. Kalau orang semua sujud, tu imam tak ada. Contohlah, tu imam kata dia rakaat pertama baca Qul A'udzu Binnas. Masa rukuk tu dia ingat, alamak silap baca An-Nas. Mampu aku sekali rakaat kedua nak baca apa? Dia serabut dah. Sujud dia belah terus. Dah contoh. Dia kata sujud aku time to save my life. Dia pun lompat, dia belah kot tingkap ni. Contoh, tak ada hilang. Kita sujud lama berdarah hidung dah. Mana Tok Imam ni warak sangat ni. Adik-beradik Ibrahim Adham ke Ali Sufi ke apa, lama nak sujud. Lama sangat. Apa kita buat? Orang yang duduk di belakang imam, dia boleh mendahului imam satu rukun, tak kata semayang. Kitab Al-Qawlu Tam fi Ahkam Ma'mumi wal Imam. Dia bangun, dia seorang je. Dia bangun, dia usah lain. Jadi apa? Tok Imam kena belik ulat sawa ke? Kena sawan ke? Arwah ke? Jantung ke? Atau saja di depan main PUBG ke? Buat tak tahu tu. Dia boleh bangun, dia tengok, Tok Imam sakit. Contohnya kan? Maka apa dia buat? Dia bangunkan jamaah dulu. Allahu Akbar. Semua bangun. Kita still di situ. Jangan menyesat macam Spiderman ke tu jalan. Dah duduk di situ macam biasa. Sujud lagi sekali, sujud kedua. Allahu Akbar. Masa kita angkat kepala, dia ni di Tok Imam, dia teruskan semayang. Kita katalah tengok Tok Imam berbuih mulut. 2 atau 3 orang bangun daripada semayang, angkat Tok Imam tu, pergi luar bagi emergency punya apa semua kat dia. 2-3 orang tinggalkan semayang, pergi urus Tok Imam tahu. Tak apa. Walaupun habis semayang, tak apa, dimaafkan sebab nyawa tu nombor 1. Tapi jangan semua. Beberapa orang yang penting, mari kita angkat Tok Imam. Kita bangun dulu. Hamai apa orang mari kita angkat Tok Imam ni, dia macam sakit dah ni. Kita bawa dia. Hal lain semua bagi line lah. Tepi-tepi ambulan lalu kan. Emergency lane yang kacau lah. Masuk situ. Okey, yang lain semua terus semayang. Kita sujud yang pertama, kita sujud yang kedua, kita bangun untuk rakaat kedua, Allahu Akbar, berdiri, kemudian baru kita langkah satu. Kita jadi imam macam biasa balik lah. Terus apa semua tu, di mana Tok Imam berhenti, di situ kita jalan. Contoh, Tok Imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perut Tok Imam kentut, haram sebut ihdinas sirah, haram, dosa dah. Kentut, letak semua belah tu. Sunat masa keluar tutup hidung, supaya orang kata dia ni darah hidung, bagi dia ruang sebab panas badan. Jangan keluar bodoh ya. Mesti orang kata dia ni mesti set kentut. Orang mesti kata macam tu. Jadi nak mengelakkan mulut orang, kita tutup hidung kita, jalan gitu. Jadi semayang, walaupun semayang tu kalau keluar. Jadi orang yang duduk di belakang ni,
pastikan tak pandai sangat pun tak apa, tapi dia bolehlah sambung. Kalau kita tak confident di mana untuk imam berhenti, ambil balik Fatihah pada awal. Ataupun kita rasa, alamak, nanti aku Fatihah tak pandai, demi menyelamatkan aku berkentut juga. Dia berkeluar. Bila dia keluar, kiri kanan jadi mangsa. Alamak, dia ni belah pula. Aku ingat duduk di posisi selamat dah. Dia kata, saat lagi memang aku jadi buah lah kedai kopi esok. Biar aku pun belah. Dia pun belah. 3 orang. Tok Imam kumuk buang, seorang keluar. Kumuk buang, seorang keluar. Hey, sebab apa semua keluar ni? Dia kata, Imam, tadi kan kami niat mengikut Imam kerana Allah Ta'ala. Jadi Tok Imam kentut, kami pun kentut juga lah. Padahal dia tak tahu sembahyang. Jadi pastikan jangan berebut duduk di hot seat lah, kita kata. Asia tak apalah, banyak lebih 20 ni kita dapat hot seat kan. Ini hot seat ni dia bahaya. Kalau kita saya cadang kalau boleh kan, kita buat apa, khusus imam dan makmum. Bila-bila sekali kan, memanglah kita tak imam officially, kadang-kadang terkejut digempak Tok Imam jadi apa-apa, kita tahu nak buat apa kan. Khusus imam dan makmum bagi hand out semua satu, pagi sampai zuhur macam tu, jadi panggil siapa-siapa main kan, jabat mufti ke atau jabatan agama ke atau ustaz-ustaz doa kita ni main sini, dia pasang slide sikit, apa-apa sikit, berhenti saat makan pagi tu, makan tengah hari, betul dah macam tu, mudah tu kan, satu hari. Khusus imam dan makmum. Macam tu. Okey, tu apa nama, kentut lah semayang. Dan orang yang ganti tu, orang panggil dalam bahasa Arab, kita panggil istikhlaf. Istikhlaf ni maknanya ganti Tok Imam. Bila Tok Imam batal, dia ganti Tok Imam tu, kita panggil dia istikhlaf. Ada banyak benda boleh jadilah. Sama ada kita nampak Tok Imam tu, kita tahu dia keluar, ataupun kita tahu dia batal. Kita duduk belakang dia batal. Macam mana dia batal? Kain dia koyak. Kain koyak tu ada tak besar mana, ada besar cawan, besar tu. Jadi batal lah sembahyang dia, nampak aurat dia. Ataupun kita tengah sembahyang nampak tak cicak fresh, jatuh pak, jatuh. Jadi kita di belakang dia kena buat apa? Kita kena jalan satu tapak, dua, dia duduk sembahyang ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pergi satu tapak, dua tapak, tiga tapak, berdiri betul-betul di tepi dia. Jadi risiko yang besar agak lah ni. Kalaulah dia duduk tepi kita, dan kalau kita tengah imam, ada orang mai di tepi kita, kita kena ambil faham ada something wrong somewhere dengan kita. Mikrofon semua letak tepi itu, kita belah, bagi dia jadi imam. Bagi dia jadi imam. Saja-saja tak boleh lah. 2 rakaat isyak aku buat, lagi 2 aku pas Quran pula, cantik, kita jadi pakat 2 orang. Pakat tak boleh lah, tak boleh pakat dengan cicak, so dia berak, tak boleh lah. Dia berak tu, kita jalan lah. Tapi risiko dia boleh jadi, katalah contoh saya bagi ridak, tuan-tuan duduk di belakang, masa saya tengah semayang, kata tek cicak jatuh di sini, saya tak tahu jatuh di belakang ni, fresh lagi, dia lekat lah di situ. Tuan-tuan boleh main tepi saya ni, tuan-tuan buat apa, pegang ridak ni belakang tu, tepi tang tek cicak tu, lipat dia macam tu, ambil, buang tepi, tak di tepi gitu. Maksudnya benda najis tak ada kat kita. Lepas tu kita terus semayang macam biasa lah. Atau kita sendiri sedap jatuh pam di situ, kita ambil apa, pegang ridak kita tu, buang di tepi tu, boleh terus semayang. Kalau orang lain main buang, boleh, cuma jangan ambil balik lah. Kita tengah semayang, dia tu buang, buat apa dia ni buang pula, ambil balik. Jadi dia tu duk buang, dia ni duk ambil, dia tak semayang, duk mampus gitu ya. Dia lebih mudahnya kalau kita rasa tak confident, kita nama dia mufaraqah. Mufaraqah tu berpisah. Macam ni, jangan silap, Muzdalifah. Dia tu kata saya geram, ustaz, awak tu imam ni kerja salah, saya Muzdalifah pada semayang. Saya kata Muzdalifah main mana tu, kat Mekah ke? Dia kata lah, itulah pisah-pisah. Bukan, mufaraqah. Dia kata tukar ada sekarang ni dia. Tukar apa hang ni tak tahu. Dia merepek sebenarnya. Jadi mufaraqah. Tak ingatlah bahasa Arab. Ustaz kata apa? Cakap Melayu lah. Aku nak berpisah pada imam ini. Aku tak mau ikut dah dia ni. Saya tak pandai cakap bahasa Melayu. Saya bawa nak Melbourne. I don't want to follow you. Boleh? Go to hell yang kata lah.
Apa-apa lah kita kata kita tak mau ikut dah. Ingat di hati, aku berpisah. Once kita cakap macam tu, Fatihah kita sendiri baca. Surah apa semua kita sendiri baca. Cuma kalau mufaraqah, saya ingatkan tuan-tuan dua benda. Satu, selepas kita semayang, kita pergi kat Tok Imam, kita kata, Imam, tadi tengok kat sini ada tek cicak. Lah betul ke? Maka dia umum, tuan-tuan, semayang saya tadi ada tek cicak. Jadi semua orang bangun semayang. Kita tak payah bangun dah lah, sebab kita mufaraqah dah pada dia. Kita boleh balik lah. Depa hak lain semua teruskan semayang pula sekali lagi tu. Teruskan semayang sekali lagi. Nombor dua, kalau mufaraqah daripada imam, jangan dahului dia. Kita dah tak ikut dia dah. Tapi apa kita buat? Dia rukuk, baru kita rukuk. Kita tak follow dia. Cuma kita tak mau kelang kabut masyarakat. Sami Allah liman hamidah. Kita pun semayang macam ikut dia, tapi kita baca sendiri. Allahu akbar. Kita ikut semayang macam biasa. Jangan kita mufaraqah tapi kita semayang sendiri. Dia ni semayang sendiri, dia ni semayang sendiri. Kalau orang tu masuk dalam masjid, dia rasa macam mana? Tok Imam duduk semayang, depa ni semayang sendiri. Dia ni ikut Tok Imam. Dia ni aku malas main masjid, biar aku pergi rumah. Dia start motor semayang kat rumah. Habis semayang, semua orang semayang macam biasa. Sejurus selepas semayang, kita inform Tok Imam tu. Tok Imam kata, tak, ni bukan tek cicak, memang anak saya bawa watercolor. Tengok elok-elok. Betul lah. Tak apalah. Jadi semayang kita yang mufaraqah tadi tu, semayang kita sah. Cuma di mana kita mufaraqah, pahala kita sampai situ je. Katalah semayang kita maghrib 3 rakaat. Rakaat last kali kita tak ikut dah imam. Jadi Allah akan bagi dengan keadilan pahala sebanyak kita buat betul lah. Depa ni hak semayang ni depa dapat juga. Cuma yang tu tak confident tu, kotoran memang kena lekat tu biasa, color dan sebagainya, maka semayang imam sah, semayang semua orang pun sah, tak apa, tak ada masalah. Benda yang melibatkan semua orang nampak, kena maklum dekat semua orang. Okey. Ada tuan-tuan ada soalan berkaitan dengan tajuk kita sebelum kita pergi ke hadis berikutnya? Apa dah? 28. Berkaitan ni lah. Batai ke apa ke, terlebih ke apa ke, lupa baca Fatihah ke apa ke macam tu. Kalau Tok Imam lupa baca Fatihah, Tok Imam tarik Allahu Akbar, Allahu Akbar, tarawih selalu. Allahu Akbar, terus dia pergi buat apa? Dia pergi baca surah. Dia tak ingat Fatihah. Kita tak boleh subhanallah kat dia tak tahu. Subhanallah, dia ingat salah apa, dia tak tahu. Jadi kita alhamdulillahirabbil alamin, kuatkan sikit bacaan kita dengan niat zikir. Maka dia pun teringat, dia baca lah. Jangan syok sebut subhanallah, sebab tak semua benda kena subhanallah. Contoh sebagai kita tuan-tuan, Tok Imam dia tak baca doa tahiyat awal. Tahiyat awal hukum dia sunat hay'ah, bukan sunat abad. Sunat hay'ah, tinggal tak apa, dia tak payah ganti dengan sahwi. Maka bila dia dah bangun, ni rukun untuk rakaat ketiga, kita pergi tunggu untuk tahiyat awal. Kita panggil dia, seru dia turun di bawah pula. Subhanallah, subhanallah, kita bagi tegak tak mau bangun. Dia pun takut kelang kabut dan gelabah, dia turun. Bila dia turun, semayang dia batal. Kita hak tengok semua sekali batal semua, delete folder terus. Maka jangan sonok sebut subhanallah, tengok dulu situasi apa, jangan kita silap tegak lagi. Daripada elok-elok, kalau Tok Imam tinggal tahiyat awal, tinggal je, sekali boleh ganti dengan sujud sahwi. Kalau Tok Imam tak buat kat sujud sahwi, kita sendiri boleh buat. Kita tunggu sampai Tok Imam last sekali tak buat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia lupa sahwi. Kita dengan Tok Imam dah putus dah, sekarang kita sendiri buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh, tak ada masalah. Jangan pergi marah apa dah Tok Imam tak buat, semayang sah, tak apa, tak ada masalah. Cuma dari segi kelebihan fadilat tu dia kurang sikit lah. Okey, itu berkaitan dengan kentut atau apa-apa benda berkaitan dengan batai atau apa benda berkaitan dengan was-was syaitan. Yang ketiga, yang berikutnya hadis 18. Ana Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dhakarahu bi yamini wala yastanji bi yamini wala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang daripada kamu pi tandas, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan dan jangan beristinja dengan tangan kanan.
dan jangan bernafas di dalam air. Ada tiga ni nama dia makruh, dan tiga ni nama dia adab. Kalau pegang, tak ada lah masuk neraka. Tak. Ada sebab boleh. Biasanya benda yang elok ni tangan kanan, benda yang buruk tangan kiri. Kerana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi kulli syai. Nabi suka tangan kanan. Semua benda Nabi suka kanan. Kalau Imam Nawawi dia syarah hadis tu, sikat rambut kanan, kalau nak cukur misai kanan, nak gunting rambut di kedai, kalau kita ada kedai, minta dia buat kanan dulu. Pakai kasut, pakai seluar, pakai baju, gosok gigi, semua benda kalau boleh kita utamakan kanan. Benda tak elok semua kiri. Termasuk yang kiri ni adalah istinja, dan bila kita masuk dan tandas, kita nak istinja tu adalah proses memegang zakar tu akan ada kemaluan lah. Jadi jangan pegang dengan tangan kanan. Maknanya dengan tangan kiri, tangan kanan tu dia adalah tangan yang mulia lah, tangan yang baik. Tapi katalah di bahagian sulit tu ada aksiden ke, luka ke, kita sebagai doktor, tak apa, tak ada masalah. Ada keperluan boleh, tanpa sebarang hajat, semata-mata untuk kita istinja, maka makruh kita pegang tangan kanan. Katalah tercucuk jarum ke, atau ada apa-apa benda melibatkan operation ke, atau kita sakit, kita nak tengok tak mana ni, jadi boleh, tak apa, tak ada masalah. Atau kita masuk hospital kan dia bercucuk tu, nak bubuh drip tu kan, tengok kalau dia bubuh drip tu tangan kiri contohnya, payah sebab ada jarum nak bengkok, payah, digunakan tangan kanan contoh, tak apa. Selagi ada keperluan atau ada benda yang menghalang, maka tak apa, saja-saja jangan. Yang kedua, dengan istinja dengan tangan kanan. Bila boleh, bila ada masalah, contoh aksiden, tangan memang tak boleh fungsi dah, okey, semua benda tangan kanan, tak apa. Jangan saja-saja kita pergi istinja dengan tangan kanan. Dan tangan kanan biasanya kita guna untuk makan dan sebagainya, jadi menyalahi adab. Kita pergi buat benda yang kotor macam tu, yang tak bersih tu, kemudian kita pergi buat dengan tangan kanan pula. Wala yatanafas fil ina, jangan kamu bernafas di dalam bekas air. Ayak ni lah tuan-tuan, saya bagi contoh. Bila kita minum ayak, kita minum dalam 3 tegukan yang mula. Bismillah, alhamdulillah. Contoh ni senang, tak ada ayak. Jadi ayak ni kan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ada 2 cara. Satu, mulakan dengan 3 tu, kemudian baru panjang sikit. Yang kedua, tiga kita minum ayak tu semua, tapi dalam beberapa tegukan. Minum, bismillah. Cuma jangan bernafas, jangan minum macam tu. Ayak ni, kalau kita terlalu dahaga sangat-sangat, jangan buka ayak ni, jangan minum buk semua minum sekali nafas macam tu, tak mau, makruh minum itu. Yang kedua, sambil nafas sambil minum ayak, tak boleh, makruh juga hukum dia. Yang ketiga, kerana apa? Dan nombor 2, Nabi kata jangan minum ayak sekaligus. Satu bekas tu sekali mengadak, bak cawan ke gelas ke apa ke, pesan kat anak kita pun dahaga macam mana pun jangan. Dalam hadis Nabi, dalam Syama'il kata fa innahu arwa, dia lebih menghilangkan dahaga. Minum sikit-sikit dia tips untuk hilangkan dahaga dengan orang puas. Minum macam tu tak puas, dia minum lagi. Dan Nabi kata jangan minum macam unta ni tuan-tuan, belakang badan dia ada storage banyak, cloud storage belakang tu kan. Dia boleh jalan dekat padang pasir 2 minggu kadang, ikut storage dia besar, dia boleh simpan ayak banyak. Dia minum ayak, dia simpan. Bila dia sampai dekat satu tempat destinasi, ayak dia tu, dia akan release ayak dalam tank tu, sikit minum. Bila habis ayak di tank tu dan perjalanan dia di padang pasir tu yang panjang, maka apabila dia sampai dekat tempat dia nak minum ayak, nak refill ayak dia balik, lidah unta ni besar lah. Ya, lidah dia besar lah. Takkan lidah dia besar tu, lidah macam lipas kecil lah pula kan, dia besar tu.
Lidah besar tu kalau masuk dalam baldi nak minum air, dia akan ambil air. Faham ke tak? Takkan aku nak suruh aku buat macam unta pula. Macam fokus ingat aku tu. Dia akan ambil air tu minum. Jadi bila dia terlalu dahaga, baldi tu bergerak tau. Kerbak. Air tu jadi percik. Dia terlalu dahaga dan dia tak ada, ialah bahasa kita tak ada adab lah binatang kan. Minum air. Kita Nabi kata hampa jangan minum air macam unta macam tu. Minum air pelan-pelan, sikit. Dahaga macam mana pun dia boleh hilangkan dahaga kita dengan minum air. Jangan gelojoh, jangan nafas dalam apa, dalam bekas kita tu lah. Tuan-tuan doktor lebih tahu kot macam doktor ada kajian apa ke tentang apalah karbon dioksida masuk balik dalam oksigen apa ke. Tuan-tuan tengok dalam kajian-kajian terkini adalah tentang apa bahaya minum air. Kalau air panas pun jangan tiup, biar dia saat sejuk tu cari bekas lain tuang bagi dia sejuk cepat sikit ke. Elakkan tiup air, elakkan bernafas dalam air, elakkan minum air sekaligus, dan elakkan minum air dengan gelojoh banyak-banyak gitu. Pelan-pelan, sikit-sikit, panas berhenti saat, sejuk sikit baru minum. Itu lebih kita namakan atas nama adab. Okey, nanti bulan berikutnya macam dah kita akan masuk bab hadis yang ke-19, ihsan terhadap binatang. Ihsan terhadap binatang, hukum bela binatang, bela kucing, bela ikan, ada gambar-gambar ikan kat rumah, hukum bela burung, kena ada sangkap besar mana. Ada satu bab berkaitan dengan nafkah binatang. Lelaki ada nafkah pada anak, ada nafkah pada isteri, laki juga nafkah pada mak dan bapak dia. Ada satu lagi bahagian nafkah laki 4, nama dia adalah nafkah pada binatang. Jadi kita akan tengok, dan beberapa kita kata pesanan Nabi berkaitan dengan binatang, dan Nabi juga pernah gelarkan orang dengan nama binatang. Contoh Sayyidina Abu Hurairah, Nabi pilih nama kucing, bagi kat dia. Ada, maksudnya Islam dengan binatang ni dia tak jauh lah. Dia ada 3 bahagian. Manusia, 1 hubungan kita dengan Allah. Nombor 2 hubungan kita dengan sesama manusia. Muamalat, hutang, adab, akhlak, senyum, tak boleh dengki, sombong, takabur, tu semua manusia. Ada satu lagi bab Islam, nama dia bersama alam. Alam ni bahagi 2, satu alam sekitar, satu lagi kita dengan haiwan dan binatang. Semua tu ada adab dia. Dengan alam pun ada, dengan binatang pun ada, dia punya adab dia. Sahabat sangat jaga adab dengan alam sekitar. Kalau tuan-tuan perasan, zaman Nabi SAW tak ada tu stetoskop ke teleskop ke apa ke, Nabi tengok bintang, tak ada anak bintang. Anak bulan tengok macam mana bulan puasa dengan raya. Panjat di tempat tinggi, melihat dengan mata kasar tu sudah nampak anak bulan. Maknanya clearnya udara masa tu, tak ada pencemaran, bersih, cantik, elok, sehingga mata kasar hanya dengan lokasi yang tinggi boleh nampak. Tapi sekarang ni disebabkan banyak sangat benda yang kita rasa Islam ni hanya di masjid dan di surau, kita buang sampah merata, kita buat macam-macam sehingga menyebabkan pencemaran alam. Sebenarnya itu juga adalah sebahagian daripada syariat Islam yang kita kena jaga bagi elok. Itu kita jumpa dalam siri akan datang lah. Cuma saya nak pesan satu benda kat tuan-tuan, ambil masa 5 minit lagi. Baru ni ada seorang artis perempuan yang tersebar lah, kata anak dia tu alah buat satu adegan yang tak ingin dilihat, cium sini cium sana, dia khayal ramai beberapa kali, dan mak dia pun rasa kesal dengan perbuatan anak dia. Mak dia minta maaf dan sebagainya lah, isu dia. Saya tak mau mention artis tu dan apa yang anak dia buat tu. Cuma saya nak pesan tuan-tuan, kalau boleh, kalau video-video macam tu sampai dekat kita, apa tindakan kita, kalau boleh jangan sebarkan kat orang lain pula. Simpan, sebab dia melibatkan maruah orang. Dalam dunia ni tuan-tuan, tak ada mak dengan bapak yang akan nak suruh anak dia buat benda jahat, tak ada.
Tak, saya tak dengar lagi lah. Ayah balik, ayah balik, tengok ayah bawa balik apa, Carlsberg, mari kita minum. Tak ada tuan-tuan. Anak macam tu tak ada. Mak dia balik daripada kerja pukul 5 petang, tengok mak bawa balik apa, tengok syabu 2 paket, malam ni kita isap dadah. Tak ada. Jadi yalah, satu mak bapak nak tengok anak dia jadi elok, usaha bagi didikan pada dia. Yang artis tu pula suami dia dah meninggal, dia mak dia struggle seorang, usaha macam mana dia nak buat, dia buat lah. Anak ni tuan-tuan macam tu lah. Kadang-kadang kita nak expect dia jadi elok, dia tak mau ikut kita. Ada mak bapak tak elok, anak nak jadi elok. Ada mak bapak elok, anak jadi ikut lain. Macam-macam lah cerita tuan-tuan. Allah bagi kat kita Quran contoh kan. Ada anak Nabi juga elok, ada anak Nabi juga yang terlepas daripada genggaman akidah bapak dia. Semua tu sebagai contoh. Jadi kita bila jumpa isu-isu macam tu, saya balik pada hadis, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib saudara dia nanti dunia dan akhirat. Saya dan tuan-tuan, kita juga ada anak perempuan, mungkin kecil, mungkin besar, kita pun tak tahu. 24 jam kita tak pantau dia. Jadi bila nak jadi, bukan maksudnya kita tak boleh nasihat orang, boleh, cuma jangan kecam. Dia ada beza antara nasihat dengan kecam. Ni lah tak guna, kerja duk menyanyi saja, apalah, duk maki sini maki sana. Yalah, menyanyi tu ada satu benda yang kita kena tengok antara hubungan dia dengan Allah. Tapi ada benda-benda jadi kadang-kadang dalam waktu macam ni, mungkin kalau orang duduk keliling dia, kena bagi kekuatan pada dia nak hadapi. Dia pergi mana pun orang tengok dia, dia pergi mana orang duk tanya pasal dia. Esok budak tu nak pergi sekolah, dia nak pergi jalan mana, jadi masalah. Jadi saya bagi tahu dekat tuan-tuan, satu, kita doa lah supaya Allah pelihara siapa-siapa pula anak-anak daripada benda tak elok. Dan yang kedua, kalau kita jumpa benda macam ni, saya selalu suka ajak kat tuan-tuan, kita baca ayat Quran surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19 ayat 169. Tuan-tuan ada handset boleh tag tu ayat tu. Surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19 ayat 169. Surah Syu'ara juzuk 19 ayat 169. Muka surat 300 berapa saya tak ingat dah. Kisah itu adalah berlaku kepada Nabi Allah Lut alaihissalam dan keluarga dia. Nabi Allah Lut diuji oleh Allah dengan kaum dia LGBT lah, homoseksual yang tak apa-apa. Mereka ni yang sangat teruk, sehingga malaikat main rumah mereka pun, mereka duduk mengorak malaikat tu. Malaikat main rumah, mereka pakat duduk dekat tingkap tu. Yang hujung-hujung tu aku punya, yang tu dia tu aku punya. Malaikat pun mereka nak booking pula. Memang kaut buat ni. Maka Nabi Lut alaihissalam bila dia jalan, umat dia ni kira maksiat rata-rata. Kira belakang bonet, belakang 7-Eleven, depan KFC, belakang bus stop, ikut dah tu, tengah jalan tu. Homoseksual ni jadi macam takmim, jadi macam umum sangat dah. Maka Nabi Allah Lut bila dia jalan dengan family dia, dia baca satu doa. Ayat tu, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, peliharalah aku dan family aku daripada apa yang mereka ni buat. Maka ulama beritahu, kalau kita lihat, mendengar, membaca daripada paper, Facebook, IG, apa saja benda-benda tak elok, ada budak perempuan buat macam ni, ada budak lelaki pergi buat macam ni, dia ni kena bunuh, dia ni buat yang tu, pesta liak, apa-apa lah, kita baca ya. Mula-mula kita baca Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, jangan aku pula pergi buat macam ni pula. Jangan aku pergi buat benda macam ni. Jangan family aku pula esok aku baca macam ni pula. Ya Allah, jaga aku dengan family aku, jangan terlibat dengan benda ni, untuk protect kita. Yang kedua, untuk orang yang jadi tu, kita doa pada dia. Jangan sebarkan aib orang, jangan forwardkan orang lebih video tu. Orang hantar kita dalam grup, kita tengok, habis tak tahu kan, buka tengok, okey, delete, habis. Baru ni dekat pilihan raya Slim baru ni kan, ada satu timbul satu orang pemimpin, anak dia kena tangkap minum arak di sama juga lah tuan-tuan. Sebelum tu ada satu orang bekas pemimpin, sekarang pemimpin tu semua tak ada dah. Pemimpin tu tak ada dah. Anak dia kena tangkap juga, isap dadah lah apa. Janganlah benda-benda itu tuan-tuan. Kita jangan kata, walaupun dia beza ideologi, beza pendapat, beza politik dengan kita, kita jangan jadikan maruah orang sebagai hujah untuk kita nak tabuh dia teruk-teruk macam tu.
Itu bukan akhlak yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Tamu tuan-tuan main mengaji ni, kita adalah kita punya adab dan kita punya level kita nak melawak tu. Okey, habis insyaAllah. Satu lagi pengumuman, saya mengajar kitab ni tuan-tuan dekat Masjid Jelutung. Kitab ni gabungan 124 hadis daripada 3 buah kitab. Hadis 40, hadis 40, hadis 40, 3 hadis. Hadis ilmu dan ulama, kitab penawar hati dan akhlak mulia. Kitab ni saya ajak Masjid Jelutung. Baru ni saya bawa kat mereka. Ada lebih kurang 5 naskah balance. 5. Kalau tuan-tuan berhajat, nanti lepas makan ke apa semua tu, boleh ambil kat kereta saya lah. Ada 5 sahaja lagi. Okey, itu saja. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.